Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ruangnya mari dengar menguning kita boleh mari dengar pusing adalah pusingnya yang pertama ni Al-Hadis An-Nabawi dari kitab Riyadhus Shalihin pula dalam menguning. Lepas tu alhamdulillah menguning lepas pada saya wayak hadis ambil bab ikhlas, bab at-taubah, bab as-sabr, bab sidqu, dan menguning kita sapa di bab al-muraqabah. Mana bab al-muraqabah. Muraqabah ni makna perasaan lah. Kita bahasa muraqabah ni bahasa kata Allah Taala ni duk tengok nampak kita semua. Ikut kita duk mana, kita duk buat amalan ke apa, kita rasa kata Tuhan duk tengok kita semua. Ni panggil al-muraqabah. Bila kita ada sifat al-muraqabah ni, kita nak tinggal semaya kita takut. Kita nak mengupak orang kita takut. Kita nak buat maksiat ke apa kita takut semua sebab kita rasa tahu kata Allah Taala ni duk tengok kita semua. Hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi royak al-muraqabah ni ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Imam Tirmizi. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam royak pada waktu kita satu hak yang pertama sekali ittaqillah. Nabi suruh kita ni takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Suruh kita takut Allah Taala. Mana takut atau takwa ni. Jadi kalau kira jadi anak kecil lah. Kita nak berjaya ke tak berjaya, dok di kita takwa ke tak takwa Tuhan lah ke mana. Inna akramakum indallahi atqakum. Mana sesungguhnya orang yang ada nilai sekali di sisi Allah Taala ni, mana orang tu di sisi Allah orang takwa. At-taqwa ni mana buat Allah Taala suruh kita dan juga tinggal apa Allah Taala larang kita. Tu yang panggil istilah takwa. Dan Nabi SAW suruh kita takwa, suruh kita takut pada Allah, suruh kita amal, suruh kita tinggal haitsuma kunta. Dan Nabi kata tak kira mau nak duduk di mana, duduk ke siapa, duduk mana dalam dunia ni, kita takwa Allah semua. Ittaqillah haitsuma kunta. Tak kira duduk di mana. Makna hari ni walaupun kita duduk ramai-ramai apa kita takut Allah Taala. Kita duduk sorang apa kita takut Allah Taala. Kita duduk dalam rumah apa takut Allah Taala. Duduk dalam masjid apa takut Allah Taala. Ni ittaqillah haitsuma kunta. Tak kira duduk di mana. Ni Nabi hak ajar kita dalam hadis ni mula-mula. Ittaqillah haitsuma kunta. InsyaAllah kalau kita boleh amal hak ni, kita boleh buat hak ni, kita ada muraqabah hak ni, InsyaAllah lah kita nak jadi orang, anak kita orang soleh, orang juru, orang yang pasal buat ke apa ni ada ikhlas semua. Bukan buat nak curi ke orang, buat orang tak ada kita tak semaya, kita tak buat dok. Tak kira nak ada orang ke tak ada orang, kita buat orang kita semua istiqamah. Sebab kita ni ittaqillah haitsuma kunta. Lepas tu Nabi SAW ayat pula. Kalau saya sebelum nak ayat pula yang kedua ni, takwa ni saya nak ayat mana takwa ni Nabi SAW kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa Nabi tunjuk dia ada dalam mana dalam hati dia ni. Takwa ni duduk dalam ni. Tak ada dia kita nak pergi hukum orang kata hak ni takwa, hak ni tak ada takwa. Hak ni takut Allah Taala, hak ni tak takut Allah Taala. Itu bukan kerjaan kita. Mana semua Allah Taala tahu, a'lamu biman ittaqa. Dia hak takwa Allah Taala tahu. Nak tengok le zahir dia, atau tak sin ke hukum selalu kata orang dia payah. Sebab takwa dia dak hati. Tapi dia nak tubik mari, tubik natijah ni dia dak tengok amalan dia. Tapi semua tu Allahu alam. Bukan kerjaan kita nak pergi hukum orang kata mung takwa, mung tak takwa tu tak ada. Patut takwa ni kalau kira pentingnya dia, penting takwa. Siapa dalam rukun khutbah, dalam hari Jumaat ni, kalau tok khatib tak wasiat bi takwa, mana tak sah khutbah tu. Satu rukun daripada 5 perkara ni, wasiat bi takwa. Itu satu rukun dalam rukun khutbah. Mana hari ni kita dengar dalam minggu. Hok malah kita dengar ceramah, malah kita dengar orang ngajar,
Tapi wajib kena mari semaya jemaah. Orang lelaki lah. Pergi dengar Tok Khatib baca khutbah, walaupun dia tak reti hal lain. Dia tak faham hal lain. Ayat Quran, al-hadis ke apa tak reti. Tapi dia faham Tok Khatib kata ittaqillah wattaqullah. Makna dia tahu kata ning suruh kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ini ning yang pertama kita pakat saya sendiri, lepas tu kita semua pakat-pakat usaha bagi kita ni jadi orang muttaqin, orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lepas pada Nabi suruh kita takwa dah, Rasulullah kata wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Wa atbi'as sayyi'al hasanah, makna Nabi SAW nak ajar mafhum dia, apabila kita buat maksiat, apabila kita buat dosa, kita buat dosa, kita buat maksiat, kita buat apa ni, suruh kita atbi', mana buat turut dosa kita buat tu dengan al-hasanah, dengan amalan soleh. Bila kita buat dosa, buat salah dah, turut buat mana tiptam, buat amalan soleh selalu dah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, turut buat selalu. Tujuan ke apa? Tamhuha. Amalan soleh dia nak boleh pergi apa dosa hok kita buat sebelum dia. Mana bila kita buat maksiat, kita buat pahala. Kita buat pahala. Tamhuha, dia nak boleh apa dosa-dosa kita, ya apa boleh. Ni mana hari ni biasa dah manusia ada tak kena, ada salah, ada apa ni buat maksiat, ada dia biat manusia. Mana biasa kita ada mari cangwak kita, email kita lemah, kita buat maksiat. Masuk email kita kagak, kita tinggal maksiat. Ni mana sifat manusia. Yusib wa yukhti. Ada betul, ada tak betul. Email ada yazid wa yanqus, ada naik, ada turun. Iman mana manusia ni. Tapi bila Nabi tunjuk jalan bagi kita tahu, bila buat dosa dah, atbi sayyi'atal hasanah, turun. Buat hok molek selalu dah. Misalnya kita buat sedekah kat orang, sedekah nun Nabi kata tudfi'ul khati'ah. Boleh apa khati'ah kita, dosa-dosa kita, sedekah kita buat ni dia boleh apa dosa kita. Tapi kita jangan main, kata tak apa, buat dulu kau sedekah kat orang. Dosa nak buat maksiat, buat dulu. Lepas tu nanti kau taubat, kau istighfar, kau buat khairat, kau semaya sunat, kau zikir, tak boleh. Ni mana kita buat dengan tak ada sengaja nak klaim, nak lila apa, dak buat salah sungguh. Minta maaf tu lepas tu buat al-hasanah tu amalan hok maksiat ya tamhuha, boleh apuh dia. Ni mana satu rahmah hok Allah Taala wi ke amba dia. Kalau Tuhan tak wi sini ni, dosa-dosa kita penuh. Maksiat kita hari-hari, dosa-dosa kita banyak. Ni Allah Taala wi makna rahmah lah. Tuhan wi ke amba dia, tak wi berat dah. Walaupun buat salah dah, ada gapo hok mari nak apuh dosa kita, nak mari Allah Taala ampun kita lah dengan sebab amalan soleh. Amalan soleh, amalan hujur, amalan hok molek. Itu kita jangan panggil la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Panggil jamut buang, jangan putus asa. Buat salah gapo, turut dengan amalan soleh. Kecek banyak orang, amalan soleh banyak, al-hasanah banyak. Ikut tak ada duit nak sedekah kat orang, senyum dengan orang, buat baik dengan orang, kecek molek semua tamhuha, boleh apa berlaku dosa-dosa kita. Lepas tu yang ketiga, hak Nabi royak ni, Rasulullah kata lepas pada atbi'is sayyi'atal hasanah, Nabi kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi kata suruh kita khaliqin nasa, makna suruh kita kira kan semakum dengan orang, sayang dengan orang, duduk dengan orang bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang molek, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Mana Islam kita sokong ni, tak saya hidup seorang, duduk seorang tak sayang orang, tak boleh. Khaliqin nas, pergi sayang orang, hidup dengan orang, tapi cara nak duduk dengan orang, nak sayang orang bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, akhlak molek. Mana hari ni Islam kita suka sokong lah orang duduk campur dengan orang, duduk dengan orang, duduk jadi jemaah, lepas tu duduk dengan molek. Tak say pasal Islam kita tinggal, tak say dunia tinggal nak duduk seorang dia, panggil duduk keluar seorang dia. Tak say
hidup dengan orang, boleh dakwah orang, boleh sayang orang, boleh ngaji, boleh dengar, boleh ada pengalaman berikut itu. Tapi so, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang molek. Sining ni bab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam makna sokonglah. Kerana Rasulullah ayat dalam hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat makna ya Allah Taala hatta Nabi mari ni jadi rasul, jadi nabi ni tujuan nak wi akhlak tu hak manusia jadi sempurna. Mana akhlak orang zaman jahiliah tu ada dah. Misalnya orang zaman jahiliah walaupun dia kufur, walaupun dia tak iman pada Allah, tapi satu akhlak yang molek, dia janing gapo dengan orang, kalau dia janing dia sanggup gapo nak buat, dia buat sungguh. Ya betul, dia tak kecek bau. Ni boleh akhlak orang zaman jahiliah. Tapi bahawa Islam mari nak wi akhlak yang ada dah ni, wi naik bis penuh lagi. Wi cukup lagi. Saya ada 30, Islam bagi tamu, wi cukup 100. Ni panggil makarimul akhlak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sokong dia sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang baik, akhlak mulia. Lepas tu Nabi wayak pula kelebihan orang ada akhlak molek, ada akhlak kok mulia ni. Aqrabukum minni yaumal qiyamah majlisan. Orang yang nak boleh duduk rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat, majlis rapat dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Dari hari kiamat ahsanukum khuluqa. Orang hok ada akhlak molek sekali, ada akhlak baik sekali, ada akhlak hok jurus sekali. Hok itulah nak boleh duduk sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada payah. Nabi tak ada ayat kata orang hok ada semaya tahajud banyak. Tak ada ayat kata orang hok semaya duha banyak. Tak ada ayat kata orang hok mengaji zikir. Dok. Sini dalam hadis ni ahsanukum khuluqa. Orang ada akhlak yang mulia, akhlak hok baik sekali. Makna ya hari ni, masya-Allah, 3 perkara ni yang Nabi ajar kita. Satu, ittaqillah, takwa pada Allah. Yang kedua, gapo ni? Suruh kita buat amalan soleh. Bila kita buat maksiat dah, kita bergaduh. Buat cepat-cepat dengan amalan soleh. Nak hapus dosa kita. Yang ketiga, suruh kita duduk dengan orang dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Inilah dalam pusingan yang pertama, dalam hadis kita, pusingan yang pertama dalam dua ni, mari dengar ni, alhamdulillah untuk nak jadi nasihat pada saya sendiri, lepas tu for kita semua. Lepas tu insya-Allah tak lagi kita boleh mari dengar pula dalam pusingan yang kedua, kalimatul hikmah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah, mama-mama, adik-adik, abe-abe, marilah kita mari dengar ceramah agama, mari dengar ngajar agama dengan Ustaz Babli Abdul Rahman, Babali kita tiap-tiap hari Khamis lepas so belakang Masjid Taliban di Soy Al-Hashitah. Mari jumpa kita deh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kedua, dalam ruangnya mari dengar kita minggu ni, dari pusingan yang kedua ni, kalimatul hikmah. Kalimatul hikmah minggu ni ada satu kata saya nak mari nasihat pada saya sendiri, lepas tu fok kita semualah. Kata ni, masya-Allah, kalau kira kau molek ada hikmah benar. Ya wayaha al-qanaah. Al-qanaah ni kalau bahasa Thai kita panggil kuam popieng. Mana al-qanaah kita bahasa cukup. Tak ada orang hok ada sifat tomok. Tomok nak semua ni panggil dia tak ada sifat al-qanaah. Ada kalimat hikmah ni dia kata kata al-qanaatun nazarah illa bistaha ra'aital hayatal jamilah. Masya-Allah. Al-qanaah ataupun kuam popieng ni bahasa yang cukup ni, dia kata al-qanaah ni supaya cuming mata. An-nazara mana cuming mata. Illa bistaha, kalau mumik cuming al-qanaah pakar ni, ra'aital hayatal jamilah. Mung nak tengok al-hayat, nak tengok kata ciwik kita semua tu molek berlaku.
Mana al-qanaah ni nak ajar kita wiwasa tak ada sifat tamak. Tak sewi ada sifat nak dunia, nak usaha dunia sama. Tak. Al-qanaah nak ajar kita kita rasa cukup. Boleh setahun ni alhamdulillah. Ada banyak ni alhamdulillah. Ni panggil al-qanaah. Tapi kalau tak ada al-qanaah, dia rasa tak cukup sama. Ada duit 10 juta apa tak cukup. Ni tak ada al-qanaah. Kali tu pakai cumi al-qanaah. Bila kita pakai ra'aital hayatal jamilah. Masya-Allah. Kita nak nampak kata hidup pai kita ni molek semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Ni sifat hok ada kita nak kepada al-qanaah ni kan apa? Kerana kalau orang tak ada al-qanaah, tak ada sifat qanaah, satu dia tamak semua. Dia nak semua. Dia rasa tak cukup semua. Boleh satu yang nak dua, boleh tiga yang nak empat. Ni panggil tak ada. Tapi bila kita ada al-qanaah, masya-Allah, Allah Taala beri kita banyak mana dalam dunia ni, semua ada hikmah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Ni al-qanaah, tapi semua ni dia bukan semua dak, tiap-tiap orang nak ada berlaku ni. Al-qanaah makna ya hakikat ni dia kena boleh pada orang hok kena hakikat dunia. Hakikat dunia ni, kalau orang kena hakikat dunia, dia kena dunia sungguh, dia ada sifat al-qanaah. Dia kena Allah Ta'ala, dia kena, dia ada sifat al-qanaah. Hari ni, kalau kita rasa nak, kita rasa tomak, rasa nak lagi, nak ni, Nabi ajar, kalau ha dunia ni, unzur ila man huwa asfala minkum. Nabi SAW ajar kita ni, suruh kita tengok, orang hok mereka rendah pada kita. Ha dunia. Kita buat mutu. So kita tengok orang agak latih sikap. Bila kita tengok orang rendah pada kita ni, kita panah nak ucap alhamdulillah, nak sebut kalimat alhamdulillah, nak syukur Tuhan. Ni tapi kita kalau tak tengok pasal ni, kita dak tengok orang hok tinggi lebih, hok ada lebih banyak pada kita tak pandai syukur sampai bila. Ni panggil tamak. Pada waktu itu al-qanaah. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim semua ada al-qanaah. Walaupun duit dia ada, ke duit dia tak ada, semua qanaah cukup. Makna ini kepia nak kaya. Siapa nak jadi orang kaya, mesti dia kena ada sifat al-qanaah. Pasal cukup. Pasal alhamdulillah. Ni tak payah ada duit 20 kok lekor cek kita. Kalau kita al-qanaah ada, kita percaya, kita puas hati, kita alhamdulillah kaya dah hari tu. Kita kaya dah. Tapi kalau ada 300,000 lekor cek kita, tapi kita tak ada al-qanaah, kita dah jadi orang sesak lagi. Kita nak lagi, kita tamak lagi, kita rasa nak lagi. Ni na'udzubillah min zalik. Sifat manusia dia rasa tak cukup. Masa tak cukup. Kalau Tuhan wimah dia besar bukit Uhud, dia nak lagi. Tapi bila manusia dia nak cukup, rasa dia popeng, dia rasa cukup. Apabila hari dia tu mati, hari tu dia baru cukup. Tapi kalau hari ni duk menyawa, duk boleh itu lagi ke apa ni, tak boleh lagi. Na'udzubillah min zalik. Lepas itu insya-Allah kita marilah al-qanaah, pakat-pakat usaha. Nak buat benda satu, je kita kena husnuzanni billah. Kena fikir seka molek semua dengan Allah Taala. Walaupun Tuhan bagi kita jadi orang susah, Allah Taala bagi kita jadi orang yang tak ada duit, tapi husnuzanni billah. Kita seka baik, seka molek semua. Allah Taala bagi kita lagu ni, alhamdulillah. Allah Taala bagi kita banyak ni, alhamdulillah. Sebab Allah Taala nak bagi apa, bagi kat siapa, banyak mana, semua ada hikmah berlaku. Semua ada kebaikan berlaku. Tapi dengan otak manusia, dengan fikiran yang pendek manusia, kita tengok tak tubik. Ini Allah Taala bagi susah. Kerana Allah Taala bagi tu kaya. Dia jual kereta, kita pun jual kereta. Tapi dia kaya, kita jual tak laku. Al-qanaah cukup. Alhamdulillah. Tuhan tak sebi kita jual, tak sebi kita kaya. Ada kebaikan bagi kita. Tapi Allah Taala lah tahu, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, serah Allah Subhanahu Wa Taala. We ingat je. Kata al-qanaah, bila kita ada, kita tengok al-haya, hidup kita, syibit kita jamilah, molek, comel, masya-Allah. Tak ada
Orang ada sifat al-qanaah, sifat deki orang tak ada dah. Sifat deki orang tak ada. Sifat bahasa nak mik orang, nak berubuk orang, nak mik tak ada. Alhamdulillah. Banyak ni. Ni panggil al-qanaah. Sahabat Nabi, ridwanullah alaihim. Sahabat ramai hok jadi orang susah. Sahabat ada orang hok jadi pekat kaya. Tapi semua nak kaya ke nak susah, sahabat tak biasa merepek, tak biasa kata apa, tak biasa murih ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab sahabat kena hakikat dunia, sahabat ada sifat az-zuhd. Sahabat ada sifat al-qanaah. Ini panggil sifat sahabat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita pakai usaha hari ni nak buat baik doa. Wi Allah Ta'ala wi kita ni adalah sifat al-qanaah. Perangai al-qanaah, perangai cukup, perangai tak ada, perangai tamak tu minta Tuhan wi jauh pada kita. Jangan wi kita ada perangai tamak, perangai nak besok tak kena, nak semua dunia. Tapi bahawa siapa bab akhirat kita lemah, kita kurang. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah semua al-qanaah nazara cumi mata. Semua kita ada belakang cumi mata ni. Tapi duk di kita lah. Nak ambil pakai ke tak saya ambil pakai. Kalau kita ambil cuming ni nazara al-qanaah mai pakai, kita nak nampak cerak hayat kita. Tapi kalau kita tak pakai cuming mata ni, kita tak nampak dunia ni baik kita tak nampak kata al-hayatul jamilah pasal mana. Al-hayatul sa'idah baik pakailah cuming mata al-qanaah. InsyaAllah untuk begitu ni jadi orang yang tengok dunia senang, tengok dunia alhamdulillah, tengok duit le kocek alhamdulillah, kerana kita kenal hakikat al-qanaah. InsyaAllah ni satu saya ya husnuzanni billah, seko baik dengan Allah Ta'ala, jangan seko tak molek dengan Tuhan. Lepas tu nak buat lagi al-qanaah. Yang kedua doa. Doa, ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala suruh kita doa pada dia, astajib lakum. Allah Ta'ala nak terima, kabul doa kita. Doa bagi kita jadi orang yang ada al-qanaah. Siapa man aradal ghina fal qanaatu takfi. Fal qanaatu takfi. Siapa nak kaya, kalau dia ada sifat qanaah, cukup dah. Semua nak senang berlaku. Tapi kalau ada sifat al-qanaah, duit tak ada pun senang hati. Duit ada pun senang hati. Tak ada pun nak makan pun senang hati. Sebab al-qanaah. Kita jual, kita duduk nak jual ulai, jual ikan ni, duit tak ada boleh banyak mana. Tapi boleh setahun ni, alhamdulillah, cukup. Ni panggil al-qanaah. Bila ada al-qanaah, kita senang dah. Deki orang pada, masa nak tewah dengan orang pada, sekadar ini kita ada makan, cukup. Tak ada gapo masalah gapo, alhamdulillah. Ni panggil nikmat yang besar, nikmat paling besar sekali dah, al-qanaah. InsyaAllah kita nak buat baik hari ni doa. Dan juga baca sejarah sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak. Sebab kerana semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh, ada ibrah, ada butrin dalam hidup mereka. Semua kita turut, kita itibar, turut orang yang mati dah, turut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak kecil. Jadi satu anak kecil nak bagi kita ni lepas pada semua fitnah tak ada boleh temu dengan kita. Ingat oleh dunia, kalau kita tak kenal dia, kita nak ke dia. Tapi dia kita kenal dia, kita tak say kod dunia. Al-qanaah nazara illa bistaha ra'aital hayata jamilah. Kalau pakai kita nampak al-hayat jamilah. InsyaAllah usaha hari ni nak kita hayat kita, syibit kita molek, tak kena letih cari duit banyak, tak kena letih tewah dengan orang, tak kena letih nak pergi berapa dak kali. Buat kerja sekadar umanah kita, buat kerja suk kuasa kita. Lepas tu hak penting sekali doa lah. Ada sifat al-qanaah dalam diri kita, barulah al-haya jamilah, insya-Allah. Alhamdulillah hari ni kita boleh mari
buku hitam dalam stanti ni ya peminyak asap peminyak dulu duk satu panggil bantai di terubek kita ni kan dia boleh main jalan molek insyaallah kado terima kasih banyak pada tuan tempat dan alhamdulillah lepas tu minggu depan nak boleh kita dengan bewe kita nak pergi buku di mana tu nanti minggu depan kita mari dengar pula sekali lagi minggu ni jazakumullah khairan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.